بيت رسول الله وصحاب رسول الله ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا والأجدادنا والأجداد ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sambungan kitab Syarh Salikin babul awal pada menyatakan i'tiqad, yang mana kitab Syarh Salikin ini adalah kitab cedokan daripada kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali. Jadi bermaksud orang baca kitab Syarh Salikin bermaksud dia baca kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang masyhur tersebut. Yang mana kitab Ihya Ulumuddin kerana Imam Ghazali ini di antara kitab yang terlengkap, ahli sunnah wal jamaah. Kenapa kitab Ihya Ulumuddin itu lengkap? Sehingga diambil oleh Syekh Abdul Samad Al-Filembani ini, diterjemahkan dan diberikan nama kitab Syarh Salikin. Kerana kitab Ihya itu Al-Imam Ghazali meletakkan ketiga-tiga asas agama itu, iaitu dia meletakkan perkara akidah pada bab awal. Yang kedua, dia menghuraikan bab fiqh, yang mana huraian kitab fiqh dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, kalau kita lihat, tidak sama dengan huraian kitab fiqh daripada kitab-kitab yang lain. Kerana bab fiqh Imam Ghazali itu ditambah dengan asrarul ibadah. Nanti bila sampai bab fiqh, bila Imam Ghazali menceritakan tentang wudu, syarat sahabatul wudu, kaifian dan sebagainya, maka akan ditambah dengan asrarul wudu, rahsia wudu. Bila masuk bab salat, maka ditutup dengan asraris salah. Itu keistimewaan fiqh dalam kitab Ihya. Kemudian bab yang ketiga, Imam Ghazali akan bicara tentang ilmu tasawuf. Maka lengkaplah agama itu bila akidah kita sahih, ibadat fiqh kita sahih, dan tasawuf kita sahih. Bahkan ketiga-tiga itu wajib kita memahaminya dengan pahaman yang sahih. Dan ketiga-tiga itulah merupakan agama kita. Oh, tak dengar? Oh, nak kuat lagi? Yang mana ketiga-tiga itu merupakan asas agama, sebagaimana hadis yang masyhur, hadis Jibril ketika datang bertanya dengan Nabi SAW tentang urusan agama, maka Jibril AS yang bertanya tentang iman, malaikat Jibril bertanya tentang Islam, malaikat Jibril bertanya tentang Islam, tentang ihsan. Maka hadis itu, kata ulama, persoalan iman itulah akidah yang kita baca. Soalan Islam itulah fiqh yang kita pelajari. Soalan ihsan itulah ilmu tasawuf yang ditulis oleh ulama. Jadi bermaksud kita belajar ketiga-tiga ini, akidahnya, fiqhnya, tasawufnya. Kalau istilah dalam hadis itu iman, Islam, ihsan. Jadi bila lengkap akidah, fiqh, tasawuf ataupun iman, Islam, ihsan, maka lengkaplah agama yang ada pada kita. Maka ketika mana Nabi bertanya, kamu tahu tak siapa lelaki itu? Para sahabat berkata, Allah wa Rasul alam, Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui. Maka Nabi berkatakan, hadza Jibril, hadza Jibril, itu adalah malaikat Jibril, atakum liyu'allimakum dinakum, dia datang untuk mengajar kamu agama kamu. Liyu'allimakum dinakum,
Jibril alaihissalam datang untuk mengajar kamu agama kamu. Sebab itu ulama yang punyai kemampuan menulis kitab, maka mereka akan letakkan dalam kitab mereka ketiga-tiga ini. Ya. Di antara ulama yang meletakkan ketiga-tiga ini adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah, diletakkan dalam kitab Ihya ni. Ketiga-tiga ini perlu kita pahami dan pelajari. Akidah kita perlu akidah yang sahih. Amalan kita mesti amalan yang sahih. Dan kita juga kena ada memahami ilmu tasawuf. Maka sempurnalah. Maka diletakkan oleh Imam Ghazali kitab Ihya Ulumuddin dengan huraian yang begitu mudah, bahasa yang mudah untuk kita faham. Sehingga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ramai orang memuji kitab Ihya, ada juga sebahagian ulama yang mengkaji kitab Ihya. Tetapi Al-Imam Nawawi, imam kita, imam besar mazhab Syafi'i kita, bila Imam Nawawi melihat kitab Ihya, maka dia puji Ihya. Ini kesempurnaan dia macam Quran. Kadal Ihya an yakuna Quran. Hampir-hampir kitab Ihya ni macam Quran, sempurna dia. Kalau orang belajar lughah, dia tahu kata-kata ini tidak masalah. Oi, melampaunya nak samakan Ihya dengan Quran. Tu orang tak belajar bahasa Arab, macam tu dia sebut. Kalau orang belajar bahasa Arab, tak ada masalah. Bila orang sebut kadal Ihya yakuna Qur'anan, itu dalam bab ilmu balaghah, nama dia al-mubalaghah. Dalam ilmu balaghah nama dia al-mubalaghah. Boleh tak kita melakukan al-mubalaghah? Boleh. Diharuskan dengan syarat-syarat dia lah. Kenapa boleh? Kenapa boleh disamakan? Sebagai contoh, kita kata, oi, orang tu lari macam kilat. Boleh tak kita sebut orang tu lari macam kilat? Mana ada orang lari macam kilat? Tak ada. Tapi kata-kata tu boleh. Apatah lagi dia sebut hampir-hampir macam kilat. Dia lagi tu hampir-hampir macam kilat lah juga. Jadi bila ada kalimah hampir-hampir itu, maka itu seni bahasa Arab. Seni bahasa Arab. Maka Imam Ghazali dia tahu apa yang dia sebut, dan dia ingin memuji kitab Ihya ni secara berlebih-lebihan. Maka dia mengatakan kadal Ihya yakuna Quran. Hampir-hampir Ihya itu macam Quran. Maka ulama melihat kesempurnaannya itu, maka diterjemahkan dan sebagainya. Maka bab pertama ini Imam Ghazali menulis tentang akidah. Bahkan pernah kita menceritakan kisah mimpi. Mimpi ini busyra. Mimpi yang salih dinamakan busyra. Dan kita telah tidak letakkan mimpi itu sebagai hujah untuk kita berhujah kepada orang, berhujah tidak. Hujah kita dengan ilmu tauhid. Katalah ulama ini mengarang satu kitab tauhid, kita nak menyatakan betapa betulnya kitab ini, maka hujah kita adalah Quran dan sunnah Nabi SAW. Itu hujah kita. Kita tidak berhujah dengan mimpi. Kitab ni betul ni. Ada orang mimpi kitab ni dia baca dekat Mekah. Itu dia kan. Itu tak boleh jadi hujah untuk membetulkan kitab lah. Satu kitab ni betul atau tidak, itu ditimbang dengan neraca Quran dan sunnah Nabi SAW. Begitulah kitab Ihya. Ianya betul sebab ditimbang dengan Quran dan sunnah Nabi. Bermaksud dia dah betul lah kitab. Kemudian ditambah dengan busyra. Jadi mimpi itu sebagai tambahan, bukan asas kepada kitab itu.
Tapi sebagai tambahan nama dia busyra. Sebab tu kitab-kitab akidah ahli sunnah wal jamaah dipenuhi dengan busyra. Baca kitab akidah Ummul Barahin, Al-Imam Sanusi rahimahullah mengarang kitab Ummul Barahin, maka adanya busyra. Al-Imam Al-Marzuqi mengarang kitab Aqidatul Awam, sifat 20 juga, maka adanya busyra. Al-Imam Sanusi mengarang Aqidah Ummul Barahin, ngaji sifat 20 je dalam tu, maka adanya busyra. Busyra ni mimpi-mimpi yang baik. Kita ini adanya mimpi-mimpi yang baik, sebagaimana kita ada mimpi-mimpi yang tak baik. Maka mimpi-mimpi yang baik itu sebagai busyra daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mimpi-mimpi yang baik ini adalah mimpi-mimpi yang baiklah. Mimpi pergi masjid, semayang, mimpi baiklah tu. Allah mimpi, ya pun, ya mimpi. Berapa ramai orang mimpi pergi masjid? Tak ada. Walaupun datang masjid setiap hari, ada mimpi pergi masjid? Tak ada. Datang masjid setiap hari, mimpi ya kerja di rimau. Contoh lah ya. Masya-Allah. Mimpi pergi Mekah. Pergi Mekah galak, mimpi Mekah tak ada. Pergi Mekah galak, mimpi ya pergi Eropah. Macam mana dia buat tu kan? Jadi bila mimpi-mimpi yang baik itu disebut ru'yatus salihah, ru'yah salihah. Mimpi siapa yang buat, kita tak boleh nak buat mimpi ni. Tak boleh nak buat. Mimpi Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi kita. Jadi bila mimpi yang tak baik, itu adalah mimpi yang tak baik. Dalam hadis Nabi mengatakan mimpi yang tak baik datang daripada syaitan. Mimpi yang tak baik datang daripada syaitan. Bahkan ada kaedah dia, bila kita mimpi tak baik, terjaga, ludah sebelah kiri 3 kali kan. Kemudian disebut jangan cerita kat orang mimpi yang tak baik. Tak riwayat. Maka ada je mimpi yang baik. Mimpi masuk syurga, mimpi baik tak? Mimpi baik. Mimpi bertemu dengan orang yang soleh, mimpi yang baik. Begitulah kitab Ihya Ulumuddin ini adanya mimpi-mimpi yang soleh yang begitu banyak. Di antara seorang ulama yang bermimpi Nabi SAW. Syekh tadi berada di dalam Masjidil Haram, dan di tangannya ada kitab Ihya. Dan ketika itu Syekh ini rasa sedih, sebab ketika itu kitab Ihya ini ditahmah. Bahkan di kalangan ulama pun yang tahmah. Imam kitab Ihya ini pernah dibakar di kalangan fatwa, bakar oleh seorang ulama. Jadi Syekh tadi bila pegang kitab Ihya ini, maka dia rasa sedih. Sebab sebagian orang menolak kitab Ihya. Dalam kesedihan tersebut, maka dia terlelap, terlayang, terlelap dekat Masjidil Haram tersebut. Maka ketika terlelap itulah dia bermimpi Nabi SAW berada di hadapan dia. Tadi jago berada di Haram, terlelapnya masih berada di Masjidil Haram, tapi Nabi berada ketika itu. Maka bila di hadapan Rasulullah SAW, maka dia pun menghampiri Nabi SAW. Maka ya Rasulullah, aku nak tanya soalan ya Rasulullah. Ini Ihya ni ya Rasulullah, ada kata tak betul dan sebagainya. Macam mana ya Rasul? Cuba baca, Nabi kata. Cuba baca kandung kitab Ihya itu. Dia pun baca kitab Ihya, bermula babul awal. Bab yang kita baca ni, kitab Ihya, bab akidah. Ihya ini. Jadi bagi kita yang berpegang akidah ini, bertambah kuat apa yang kita pegang. Bagi orang yang tak nak pegang, dia kena hujah, mimpi tak boleh jadi hujah, kata dia. Dia berdogi. Dia boleh tolak, betul lah.
yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun, Allah Taala Maha mendengar dan Maha melihat. Dan bahagian yang ketiga, sifat wujudiyah, dan di dalam iaitu 7 sifat. Yang pertama, hayat. Hidupnya Allah Ta'ala itu al-hayatu al-haqiqiyah, hidup yang sebenar. Oh, kita hidup juga kita kata, tapi hidup kita adalah hidup dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup pada dirinya sendiri. Kudrah Allah Ta'ala terhadap pada makhluk. Sebab itu sijilah. Ketika itu kita tak dapat nak buktikan orang ni pandai masak, kecuali ada benda yang dia masak kita tak tahu. Oh, dia masak lauk masak lauk ayam, bukti pandai. Kepandaian itu pada masakan yang dia buat itu. Terbukti dia pandai sebab ada masakan dia. Orang pakar baik rumah, kita kata dia ni memang pakar baik rumah, tapi kita tak nampak rumah yang dia buat. Sebab itu apakah kudrah, persoalannya apakah kudrah Allah Ta'ala itu ketika ada makhluk sahaja? Dulu masa tak ada makhluk, apa bukti kudrah Tuhan? Apa yang nak dibuktikan? Jadi nak tahu orang tu ada kudrah tak ada kudrah, ada bukti dia. Ada bukti dia, kudrah dia. Nak tahu orang pandai masak tak ada pandai masak, ada makanan dia. Keadaan Tuhan tu berkuasa. Bila ada makhluk, terselah kudrah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kudrah Tuhan itu tertakluk kepada makhluk dia, bermaksud Nabi ada dalam hadis dia tentang syaitan itu boleh membisikkan sesuatu tentang akidah yang salah kepada orang. Di antara pemikiran dia, maka soalannya kalau terbukti mampu tak? Kita sepakat boleh, kita kata. Oh, kalau boleh maksudnya ada ketika Tuhan tak mampu nak angkat. Jadi terjauh soalan tu. Itu kita kata kudrah Tuhan tidak tertakluk pada dirinya sendiri. Sifat-sifat yang berkaitan dengan nama, dengan asma, tapi ulama letakkan sifat Subhanahu wa ta'ala. Singkat kusur dia diterjemah dengan singkat. Kusur ni lemah lah. Kusur ni lemah. Dia kata singkat, lawan pada kudrah.